Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah sebab kita dipertemukan olehnya di malam yang indah ini, malam yang mulia ini. Setiap hari malam yang mulia indah, tapi pada hari ini kita berkumpul dan di satu majlis ilmu yang di mana yang seperti yang tahu mesti yang cakap tadi bahawa di majlis ilmu ini kita ditemani oleh para malaikat, dan ada ulama juga menyebut bahawa kita berada di majlis ilmu ini seperti berada di taman-taman syurga, insya-Allah. Dekat ni semua kenal. Kenalkan diri. Okey. Seperti yang cakap tadi, nama Muhammad Hafiz. Kenal Muhammad Hafiz. Ada lagi seorang Muhammad Hafiz kan? Ada. Muhammad Hafiz Berham dari UM City Malaya. Fakulti Sains Sosial. Sini semua medik kan ambil. Ada teknik juga, ada physio, ada yang microbiology. Mesin medik. Tapi saya sosial punya. Sains sosial. Bukan sosial ni. Sains sosial. Kemasyarakatan. Psikologi. Pengkhususan pengajian Asia Timur, pengkhususan pengajian Cina di Darjah tentang ketamadunan. Boleh, insyaAllah. Hari ini pun saya ingin berkongsi tentang tamadun juga, iaitu kedatangan Islam berkait tapi diberi, iaitu di Samarkand. Kedatangan Islam di bumi Samarkand. Samarkand tahu ke? Sama-sama. Tak tahu. Sama-sama. Samarkand dekat Timur Tengah. Timur Tengah itu dekat Uzbekistan sini, dekat tempat situ Tan. Bukan Salman Khan ya? Samarkand semua. Salman Khan. Okey. InsyaAllah. Dah kenal tadi? Okey. Saya pun tak biasa tazkirah. Jadi kita sebenarnya kongsi apa yang saya dapat daripada kajian dan bacaan. Okey. Baik. Tajuk kita pada hari inilah tamadun, iaitu tentang kisah kedatangan Islam di Samarkand, iaitu di Uzbekistan. Baik, sahabat sekalian, sebelum tu boleh panggil sahabat. Baru kenal dah panggil sahabat, macam Rasulullah juga. Dia jumpa orang, dia menggelarkan orang tersebut sahabat. Baik. Apabila kita menyebut tentang tamadun ni, saya berkongsi sedikit lah apa yang saya faham tentang apa yang saya pelajari, iaitu tamadun secara ringkas. Kalau nak ikutkan, banyak perdebatan sarjana-sarjana tentang tamadun ni, tak cukup satu malam. Iaitu secara ringkas ni tamadun, iaitu di mana dapat dirumuskan bahawa tamadun ni adalah satu tahap di mana masyarakat manusia ni keluar daripada kehidupan yang mundur, iaitu berbalik mundur. Mungkin kita dapat bayangkan berbalik macam mana mundur pakai cawat. Tak semestinya. Tak tahu lah, itu bayangan-bayangan sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang penting mundur dari masyarakat tu, dari kehidupan yang mundur kepada kehidupan yang lebih
maju dari aspek kehidupan. Kita lihat sejak zaman dulu lagi banyak tamadun-tamadun yang muncul, seperti tamadun di Greek, tamadun Arab, tamadun Cina dan tamadun-tamadun lain. Dan dalam perkongsian tamadun ni Inggeris, iaitu orang-orang barat menafsirkan bahawa tamadun ni adalah civilization. Betul pronounce civilization. Civilization iaitu tamadun lah kan, dia punya maksudnya. Dan Arab pula Madinah, Madana semua, iaitu tamadun. Dan di tamadun India pula menyatakan tamadun dia nakarikum, iaitu nakal itu tak bandar. Lepas tu dikaitkan juga nakal tu bandar, dikaitkan juga dengan Tuhan Siva semua, sebab dia mencipta satu bandar tamadun India. Dan juga Cina ni pula Cina Wenming, dan saya pun ada belajar sikit lah dari Cina. Wenming, Ming tu bermakna cerah, kehidupan cerah. Dan iaitu cerah bermakna tak. Jadi digabungkan Wenming jadi satu tamadun. Tamadun semua macam sama, lebih kurang tamadun. Dan secara ringkasnya, keseluruhan dapat dirumuskan bahawa para sarjana-sarjana ketamadunan ni, apa yang dapat saya rumuskan secara ringkas lah, bahawa tamadun ni adalah kehalusan, keluhuran budi bahasa, kesopanan kesopanan tingkah laku. Kesopanan tingkah laku lah, benda yang orang cakap seni tingkah laku yang sopan lah, bukan tingkah laku yang kurang ajar tu. Tak, orang cakap tak bertamadun. Okey, dari segi Islam pula kita lihat tamadun ni macam mana. Dari segi Islam adalah benda ni adalah kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam dalam aspek kerohanian, kebendaan, dan yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tamadun Islam ni dia tambah lagi kerohanian, dan di mana tiada pada tamadun lain. Dan tamadun Islam ni menekankan kepada kemajuan kebendaan dan kerohanian secara serentak. Dia tak ada kebendaan ni lebih kepada kebendaan atau terlebih kepada kerohanian. Jadi bila terlebih kepada kerohanian, tak dapat kemajuan. Lepas tu tamadun Islam ni lahir daripada agama Islam tu sendiri. Maksudnya apa yang faham? Lahir boleh share. Boleh. Tamadun Islam tu lahir daripada agama Islam tu sendiri. Macam mana? Kita lihat tamadun barat macam mana. Diorang bina tamadun dulu, lepas tu ciri-ciri tamadun, baru diorang lahirkan agama diorang. Betul tak? Ke salah? Jadi Islam ni special sikit. Jadi dia, agama ni melahirkan ketamadunan. Okey, kita berbalik kepada, kita masuklah kepada kedatangan Islam ni ke Salman Khan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat sekalian, kisah pengislaman di Samarkand ni terjadi ketika semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa
Umar bin Abdul Aziz ni? Tahu Malaysia ni Umar bin Abdul Aziz. Ahmad Aziz. Ahmad Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Oh alah ni Aziz. Ni Aziz wujud tahun berapa tu? Apa Olimpik lama lah kita. Lama lah. Agak lama lah. Selama 30 Baik. Umar bin Abdul Aziz ni khalifah pada zaman Bani Umayyah. Zaman Bani Umayyah, dia satu-satunya khalifah di mana pemerintahan macam ni Aziz. Lihat zuhud, warak. Dan dia ni bila kita tengok nama Umar, rupanya sama dia cicit kepada Umar bin Al-Khattab. Dia cicit kepada Umar bin Al-Khattab. Selain itu juga kepimpinan Umar bin Abdul Aziz ni, Umar bin Al-Khattab sendiri sudah sebut-sebut sejak dia belum lahir lagi. Umar bin Abdul Aziz ni, Umar Al-Khattab ni dah sebut-sebut, iaitu di mana dia cakap lebih kurang macam ni lah. Saya pun tak ingat sangat. Dia cakap akan datang satu masa akan lahir daripada keturunan Umar. Keturunan itu pemimpin yang hebat, warak, yang menyambung legasi kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat. Dan beliau juga digelar sebagai mujaddid. Mujaddid di kurun pertama Hijrah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni digelar juga sebagai mujaddid. Siapa tahu mujaddid ni? Apa pula mujaddid? Tadi Umar bin Abdul Aziz. Tendi kan? Mana ni dia maksud? Mujaddid kat mana tu? Mujaddid ni macam sekarang ni orang popular dengan Anwar Ibrahim. Reformasi. Mujaddid ni lebih kurang sebagai reformasi, tapi dari segi keagamaan. Dalam hadis Nabi Muhammad, dalam hadis dikatakan bahawa setiap macam ni dalam hadis dikatakan bahawa sesungguhnya Allah membangkitkan untuk umat ini, iaitu umat Nabi Muhammad, setiap awal 100 tahun akan datang seorang yang mujaddid, iaitu reformasi, yang membawa pembaharuan kepada, bukan pembaharuan tapi reformasi. Reformasi macam pembaharuan tapi bukan pembaharuan. Dia balik ke tempat asal. Dia menghapuskan segala benda-benda yang macam bid'ah yang terkutuk dan memperbaiki untuk mereka agama mereka. Jadi ni reformasi dia reformasi bentuk keagamaan, bukan reformasi Kerendi buat reformasi. Jadi kita berbalik kepada cerita kedatangan Islam tadi. Jadi pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ni dikatakan berjalan dengan aman damai, aman sentosa, dan negeri di bawah pemerintahannya juga sejahtera, aman sentosa, semua faham, dan digelar, dan
maksudnya digelar sebagai negeri baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Iaitu di mana maksudnya baldatun tayyibatun, masyarakat yang baik, apa? Masyarakat yang baik, masyarakat sejahtera, wa rabbul ghafur, dan mendapat kesejahteraan Allah, apa, diampuni oleh Allah. Okey, para sobat, macam mana sebuah negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, kita ringkaskanlah sebagai negara yang sejahtera, negara yang diredai oleh Allah, di mana negeri tersebut, di mana ulama dijadikan sebagai panduan. Ulama adalah yang utama, ulama didahulukan. Di mana dijadikan sumber kepada permasalahan umat pada masa itu. Dan juga umara, iaitu pemimpin, juga adalah pemimpin yang adil dan saksama, dan tidak membeza-bezakan antara rakyat. Sebagai contoh, rakyat ni tak sokong dia cakap, kau tak payah dapat apa-apa dari aku. Dia tak ada macam tu, dia tak membezakan antara lapisan masyarakat, semua sama saja. Lepas tu seterusnya, manakala orang-orang kaya pula adalah orang-orang masyarakat dia, masyarakat yang dermawan, budiman, yang suka bersedekah. Iaitu sebab tu dinamakan baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, iaitu negara yang mendapat apa, keredaan Allah, mendapat keberkatan dari Allah, sebab Al-Quran dan As-Sunnah tu jadikan sebagai panduan oleh kehidupan masyarakat. Baik, sahabat. Kisahnya Umar bin Abdul Aziz ni, pemerintahannya kurang daripada 2 tahun. Iaitu dia memerintah jadi presiden, khalifah, kurang daripada 2 tahun. Tetapi macam mana dalam masa 2 tahun tu negara-negara itu aman sentosa, seperti yang disebut tadi, sebagai negara yang negara sejahtera. Lepas tu apa, pemerintahannya ni ditandai oleh di mana pemerintahannya binatang pun dia sejahtera juga, aman juga hidupnya. Di mana kalau ada serigala, dia tak akan makan kambing, dia macam sahabat lah. Ada sekarang macam tu, dia macam sahabat. Kucing, tikus dia, tapi macam mana dia nak makan ya? Makan sayur. Begitulah macam mana Umar bin Abdul Aziz di pemerintahannya begitu diredai oleh Allah, disebabkan oleh ketakwaan dia, kezuhudan dia, zuhud rendah diri, di mana Allah, di mana negeri dia terus dapat keredaan Allah. Okey, dah diceritakan bahawa pada suatu hari, pada suatu masa lah, sedap sikit, suatu hari, di suatu masa segerombolan satu angkatan tentera Islam ni, jemaah yang sebelum ni dia sudah
sudah berjaya nak luki kota-kota sebelah-sebelah wilayah-wilayah Samarkand ni. Jadi dia pergi ke Samarkand ni. Jadi suatu pagi angkatan tentera tu masuk ke kota Samarkand ni tanpa pengetahuan penduduk kota tersebut. Dia masuk secara mengejut. Pada waktu pagi subuh, diorang tengah sedap syok tidur, tiba-tiba bukan serang, tapi secara senyap masuk dalam kota tersebut. Jadi kota tersebut telah ditawan oleh umat Islam pada ketika itu. Jadi kebanyakan masyarakat di situ rasa tidak puas hati atau berat dengan tak puas hati lah. Senang kita cakap bahasa kita kan, tak puas hati. Jadi mereka tu mencari alasan lah untuk melepaskan diri daripada nak melepaskan merdeka. Sebab diorang dah dikepung secara senyap. Cuba kita bayangkan macam mana perasaan kita bila tiba-tiba je ada orang kat dalam bilik kita. Jadi dalam tengah-tengah tak puas hati tu ada satu orang yang terpengaruh, dikatakan padri. Lebih kurang padri lah, tapi orang yang terpengaruh lah untuk dalam kota Samarkand ni. Dia membuat alasan bukan buat alasan, boleh lah cakap buat alasan. Bukan boleh hujah. Dia rasa tak puas hati, dia ajukan persoalan ni ketika kepuashatian dia ni kepada khalifah ketika itu, iaitu khalifah apa? Khalifah mana pula? Osman. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika itu. Jadi dia putuskan surat kepada Khalifah Osman, kan, Umar bin Abdul Aziz, menyatakan bahawa dia pada ini tahu yang umat Islam ni, iaitu yang diketuai oleh siapa? Itulah Qutaibah. Qutaibah bin Muslim ni bahawa melanggar apa? Dia melanggar sunnah. Sebab kita tahu kan, sunnah Nabi ni, dia sebelum kita menakluki sesuatu tempat ni, kita kena menyeru. Pertama kita menyeru dia masuk Islam, ataupun menyeru pada perdamaian. Berdamai dulu. Lepas tu kalau yang kedua, kalau tak nak masuk Islam, kena bayar jizyah, iaitu macam cukai lah. Lepas tu yang ketiga barulah berperang, iaitu seruan jihad. Jadi padri tu dia tahu tentang Islam ni, sebab dia tahu dengan cerita kan. Jadi dia cakap macam tu lah alasan dia. Dia rasa tak puas hati, kenapa tiba-tiba boleh menyerang secara senyap pula. Jadi diceritakan bahawa Umar bin Abdul Aziz ni telah mengirimkan seorang hakim daripada kalangan orang Islam untuk menghakimi, bawa kes ni kepada pengadilan lah. Bawa kepada pengadilan. Jadi pengadilan dan dia ke mahkamah persekutuan dekat kota Samarkand ni.
Jadi semasa mengadili pengadilan tersebut, datanglah padri tersebut, lagi siapa, Qutaibah bin Ibnu Muslim, yang didakwa sebagai tidak jujur. Itu tidak jujur. Dan juga Muslimin yang pada nak pergi ke mahkamah tersebut. Maka dalam pengadilan tersebut, lebih kurang ayatnya begini, saya ringkaskan ya. Jadi hakim tersebut dia mengutarakan soalan kepada si padri tersebut, apa masalah kau, apa yang kau mahu, sebab apa dakwaan terhadap tentera Islam ni. Jadi padri tersebut menyatakan bahawa tentera Islam ni dia datang tanpa beritahu, tanpa yang tadi dia cakap, tanpa mengikut apa yang sunnah Rasulullah buat. Jadi Qutaibah bin Muslim ni dia mengaku lah, dia mengaku dan dia mengatakan bahawa ini semua dia buat perbuatan tersebut sebab ini sebagai strategi peperangan, iaitu 70 seliap peperangan. Sebab pada ketika itu Samarkand ia adalah sebuah kota yang kuat, kota besar masa zaman Samarkand lah. Sekarang ni Samarkand ada lagi tak? Ada lagi Samarkand ada lagi, tapi kota kedua tu besar, ibu negara Uzbekistan Bukhara. Tapi sekarang ni kedua terbesar bandar Samarkand. Okey. Jadi dia mengutarakan, jadi Qutaibah Ibn Muslim ni dia mengaku yang dia buat benda ni, perbuatannya sebab strategi peperangan. Jadi hakim ni dia dengar pengakuan si Qutaibah bin Ibn Muslim ni, terus saja memutuskan secara musayas. Terus dia memutuskan keputusan bahawa Qutaibah ni Ibn Muslim ni bukan bersalah, tapi dia bersalah sebab dia buat perkara itu dan dia suruh semua anggota tentera tu keluar daripada keputusan daripada Samarkand tersebut. Jadi apa keputusan si Qutaibah? Cuba teka keputusan si Qutaibah. Tarikan diri, bunuh hakim. Jadi dia ikut lah. Jadi dia ikut apa keputusan hakim tu. Jadi ketika itu semua tentera-tentera masyarakat Muslim ketika itu banyak beribu anggota tentera. Yang apa yang benda yang ajaibnya ialah tentera-tentera tersebut tanpa disuruh atau dipaksa, dia meminta maaf kepada seluruh penduduk masyarakat di Samarkand. Dikatakan setiap tentera tu dia pergi ke rumah untuk meminta maaf tentang perbuatan diorang tu. Jadi jika kita buat salah, nak minta maaf. Apa macam buat benda macam tak salah tapi salah, ada minta maaf. Ya, minta maaf kan.
Tapi di sini dia macam ajaib sebab dia seluruh anggota tu dari rumah ke rumah dia minta maaf kepada masyarakat Samarkand. Setiap seorang-seorang dia ketuk pintu minta maaf. Jadi rasa takjub lah setiap masyarakat di Samarkand. Dan apabila semua tentera tersebut keluar, dah keluar dah, habis semua. Padri tu rasa macam satu keberatan pula. Lagi dia tak puas hati, bukan tak puas hati lah, tapi dia macam rasa sayu. Macam mana perasaan ni? Rasa sayu lah, terharu lah dengan perbuatan tentera Islam. Dia tengok benda ni patutnya kalau diikut kalau suasana sekarang kalau kita menaklukkan sesuatu negara, adakah kita nak senang-senang je nak lepaskan macam tu je? Ada. Kalau Malaysia dapat tiba-tiba serang Singapura, waktu dapat tiba-tiba salah lah benda ni, sorry lah, lepas tu balik mula. Ada macam tu. Tapi ini akhlak seorang Muslim. Apabila kita melakukan kesilapan, kita mengakui kesilapan tu dan meminta maaf. Jadi ada riwayat ada cerita, sebab ada dua version kita ni. Ada yang kata apabila keluar je orang Muslim tersebut, masyarakat di Samarkand ni dia kejar balik orang Muslim. Dia rasa terharu, lepas tu dia nak orang Muslim tu memerintah dia orang. Macam tu sekali dia terpesona dengan akhlak orang Muslim tu sendiri. Lepas tu yang satu version lagi, di mana tentera Islam ni dia dah keluar daripada Samarkand ni. Lepas tu dia bersiap-siap untuk buat seperti apa yang disuruh oleh padri. Bukan disuruh, buat seperti mana kebiasaan orang Islam tu berperang. Seperti menyeru kepada dakwah. Jadi dia datang, tiba-tiba orang Samarkand tu sambut pula. Dia tak ada buat persiapan untuk berperang dengan orang Islam tu sendiri. Sampai tu sekali sahabat-sahabat semua. Tu ada cerita dalam baik di mana apa yang dapat kita pelajari ialah tentang akhlak umat Islam ni dahulu yang dididik oleh para sahabat sendiri. Cara kepentingan akhlak kita bila berhadapan dengan orang, kita menjaga akhlak kita walaupun di depan orang Islam, orang bukan Islam sekalipun. Jadi itulah apa orang cakap, kesudahan perislaman di Samarkand. Bagaimana orang Islam menakluk Samarkand. Bukan Samarkand je, dia dari sejarah kita, apabila kita mengimbau daripada sejarah sejak dulu-dulu lagi, orang Islam ni apa yang membezakan dia dengan orang bukan Islam adalah apabila dia berperang, dia bukan mahukan macam orang barat cakap 3G. Bukan 3G, 3G gold, gospel, glory. Tapi orang Islam ni
dia mementingkan kepada Agama. apa? Agama. Dia tujuannya adalah untuk menyebarkan Islam, betul lah, agama. Jadi tujuan untuk menyebarkan Islam, di mana Islam tu sendiri menghambakan diri kepada Allah, iaitu sebagai pencipta kepada kita, iaitu membebaskan negeri yang bukan Islam tu daripada penghambaan kepada hamba, kepada penghambaan kepada yang maha benar, iaitu Yang Maha Esa, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila selepas kematian Umar bin Abdul Aziz ni pada bila saya ingat. Jadi yang penting dia lepas lah kemakatan Umar bin Abdul Aziz ni, ditandai bukan di mana apa, binatang-binatang tiba-tiba terus kembali kepada tabiat dia lama. Tabiat suka apa, buah. Lepas tu manusia mungkin sama juga lah, ke lain, makin beriman, Semakin luas. betul, makin beriman kan. Wallahu a'lam. Macam zaman Rasulullah sendiri kan, macam mana dia didik para sahabat, sebanyak lebih kurang 300 lebih para sahabat, kerana dia didik betul-betul, di tarbiyah oleh Rasulullah SAW. Para sahabat selepas kemakatan Nabi pun, para sahabat makin bertambah, bukan makin berkurang. Dia maintain keimanannya ataupun makin bertambah. Dia makin menyebarkan Islam tu ke seluruh dunia. Dari gitu. Kalau tak ada kita di sini mungkin. Kalau tiba-tiba Pak Nabi Muhammad sudah tiada, para sahabat tiba-tiba kembali kepada ajaran Wallahu a'lam. Mungkin kita tak ada di sini. Tapi itu begitulah kerana para sahabat mentarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentarbiyah para sahabat. Sudah mentarbiyah para sahabat selama berapa tahun? Selama berapa tahun Nabi Muhammad menyebar Islam, membina apa, Islam itu dalam individu umat para sahabat. 2-3 tahun. 2-3 tahun. 3 tahun ke Mekah, 10 tahun ke Madinah. 100 tahun. Betul lah, lebih kurang 13 tahun lah. Nabi Muhammad mendidik para sahabat sehingga menjadi betul-betul apa, core, menjadi sahabat yang core, tahu para sahabat yang hebat lah dari segi akidah, akhlak. Okey, dah habis ya. Tak ada. Apa yang dapat kita lihat melalui cerita ini, betapa hebat kisah-kisah apa, sejarah tamadun Islam ni, kegemilan tamadun Islam ni, di mana dia mempunyai ciri-ciri tersendiri daripada sejarah tamadun Barat, tamadun-tamadun yang lain. Sebelum saya habiskan, saya ingin memetik daripada kata-kata
apa kata Umar bin Abdul Aziz. Hilang. Itu kata-kata yang Umar Abdul Aziz sebutkan, pemerintah ini selalu melantik pegawai untuk mengawasi rakyat ni. Iaitu kita lihat sekarang pemerintah yang melantik pegawai untuk mengawasi rakyat. Jadi aku ini Umar bin Abdul Aziz ni melantik kamu iaitu pegawai untuk mengawasi diriku dan kelakuanku. Jika kamu mendapati aku melakukan kesalahan, bimbinglah aku atau halanglah aku daripada melakukan perbuatan yang jahat, yang salah. Jadi kita bermuhasabah kepada diri kita dengan apa yang diperkatakan oleh Umar Abdul Aziz ni, bahawa kita ni manusia tak semestinya semua betul kan. Kadang-kadang sahabat lain yang dapat melihat kekurangan diri kita, menegur kita, gitulah. Jadi dan dalam kata lain pula, Umar bin Abdul Aziz ni menjadi khalifah bukan disebabkan dia tamaan harta, tapi sebab dipaksa. Bukan dipaksa, tapi lebih kurang macam tu lah, rakyat yang pilih dia. Sebelum ni Khalifah Bani Umayyah daripada keturunan dia kan, dipilih daripada keturunan, ataupun secara kuasa veto, tiba-tiba je jadi khalifah. Tahu kuasa veto? Macam mana kuasa veto? Escape veto. Secara automatik lah jadi khalifah. Tapi Umar bin Abdul Aziz ketika dia diangkat jadi khalifah, dan ketika itu masa khutbah Jumaat, tak pasti, tapi ketika itu dia datang dia menyuruh kepada rakyat semua, masyarakat negara dia, supaya memilih khalifah lain. Suruh orang lain pilih kalau ada yang diorang berkenan, sebab dia tak nak gelaran khalifah ni. Apa yang kita tahu, gelaran ataupun gelaran apa-apa gelaran pun, dia adalah suatu amanah kan. Itu amanah yang berat dan dipersoal oleh Allah di akhirat. Jadi Khalifah Umar Abdul Aziz ni, dia menyampaikan kepada masyarakat dia supaya pilih mana-mana pemimpin selain dia. Jadi masyarakat ni, dia cakap, dia balas semula bahawa kamu telah dilantik jadi pemimpin oleh kami semua. Jadi jadilah pemimpin kami, iaitu jadi Khalifah Umar Abdul Aziz ni. Jadi dia redha